Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kelas. Okey, so hari ni cikgu dah share dengan kamu satu PDF exercise chapter 5 progression. So ini persediaan lah kita buat revision. Selain tu persediaan untuk kamu hari Jumaat PBD dan juga ini juga revision untuk final kamu jugalah. Okay, so kita akan bincangkan lah sebab cikgu dah bagi masa untuk kamu jawab. Okay, so kita pergi kepada one by one lah soalan. Okay, so yang first ni arithmetic progression. Dalam revision kita ni kamu dah tahu dah. Soalan tu melibatkan arithmetic ke geometrik. Sebab kadang-kadang ada soalan tu je tak bagi tahu. Tapi kalau yang ni je dah bagi tahu, so kita tahulah formula apa yang kita gunakan. So dalam arithmetic progression, basic dia kita ada term Tn is equal A plus N minus 1D. Kemudian kita ada Sn. Sn pula adalah summation summation of term. So N over 2 2A plus N minus 1D. Ataupun Sn ni juga kita ada formula lain iaitu N over 2 first term plus last term. So kita ada 3 je dalam arithmetic progression. Antara 3 ni lah kita akan guna untuk jawab soalan. Okay, kita pergi one by one. Okay, soalan 1. Dia beri the first 3 term of an arithmetic progression are 12-x, 18 and 4x. So kita kena faham ni adalah 3 term berturutan yang pertama. Okay, so soalan pertama dia tanya the common difference of the progression. Okay, so common difference. Okay, selain tu common difference lah basic. Common difference kita tahu. Contohnya T2 tolak T1 ataupun T3 tolak T2. So on and so forth lah. Alright. So soalan pertama kita nak cari D. So D ni kita boleh cari melalui term kedua tolak term 1. Term kedua kita adalah 18. Term 1 kita adalah 12 tolak X. Okay, kalau kita buat macam ni, kita tak boleh solve. Sebab kita tak ada value D, kita tak ada value X. Soalan pun nak cari common difference. Tapi common difference juga adalah T3 tolak T2. Apa T3? T3 adalah 4X tolak 18. So dekat sini kita boleh cari X dulu. So kita akan dapat 18 tolak 12 adalah 6. So negatif tolak X akan jadi positif X. Okay, sama dengan 4x tolak 18. Then awak akan dapat 3x is equal 24. So that x is equal 8. X sama dengan 8. Okay, so bila x dah sama dengan 8, kita boleh cari D lah. So D kita tahu boleh jadi 4x tolak 18. So x adalah 8 tolak 18. So, kamu akan dapat 4 darab 8 adalah 32 tolak 18. Kamu akan dapat 14. So, ni adalah soalan yang pertama lah. Kita nak cari common difference. So, this one is D lah, common difference. Okay, cikgu highlight lah jawapan dia kan. Okay, next. Kita nak cari the sum of 10 term until 20. Kita kena faham dulu apa maksud dia ya. Maksud dia, kita ada T10, T11, T12 and so on sampai T20. So banyak-banyak term ni kamu campur. So kita nak tahu apa dia punya hasil tambah. Okey, itulah dia yang kita nak cari. So actually kita ada formula S20. Kita boleh cari S20. S20 adalah hasil tambah term pertama sampai term ke-20. Tapi soalan nak term ke-10 sampai term 20 je. So kita tak nak summation term 1 sampai term 9. Kita cuma nak ni. Kita tak nak ambil tahu hasil tambah. Bukan tak nak ambil tahu. Kita tak nak term hasil tambah T1 until T9. That's why kita akan cari S20 minus S9. So S20 kita guna formula summation. So N is 20 over 2 then kurungan 2A. A kita adalah A kita kena cari lah. Dalam kes ni A kita, A adalah 12 tolak X
which is 12 tolak 8. So dapat 4 kan. So first term is 4. Okay, plus n minus 1. N adalah 20. 20 minus 1, 19 times D, 14. Okay, so ni adalah S20 tolak dengan S9. So 9 over 2. 2 times 4 also. Plus n minus 1. Sekarang ni kita baca mengenai 9. N kita 9. 9 tolak 1, 8. 8 darab D. D adalah 14. Okay, so apa nak buat? Kamu tekanlah kalkulator kan. Bila dah cari macam ni, tekan je lah kalkulator. Dapat jawapan dia 2200. 2200. Ini adalah summation antara T10 sampai T20 lah. Okay, so selesai soalan yang pertama. Okay, kita go to the next question. Next question kita tengok. The sum of the first n term of an arithmetic progression is given by Sn equal n over 2 in the bracket 5n plus 3. Okay ya. So dekat sini kamu macam ni ya. Kita memang ada basic formula Sn. But sometimes for some progression, diorang akan beri dia punya formula untuk summation. Kadang-kadang dia beri formula untuk term sekalipun. So just follow apa yang diberi. Okay, contohnya soalan yang ni kan, kita nak cari 2A, the sum of the first 7 term, which means kita nak cari S7. Jangan guna formula yang ni. Memanglah ini formula basic. Jangan guna formula yang ni. Kita guna apa yang diberi. Dia dah beri dah. Dia kata the sum of the first n term for this arithmetic is this one lah yang cikgu highlight ni kan. So S7 adalah n tu ganti dengan 7 over 2 5 ganti dengan 7 tambah 3. Kemudian kira je lah. Itu je. So kalau ada diberi, ikut je apa je nak. So dalam kes ni S7 is equal, kamu kira pakai kalkulator kan, dapat 133. So itulah jawapan akhir lah untuk soalan A. Okay, next question dia nak cari the 7 term, bukan nak cari S7. Dalam kes ni kita nak cari T7. Macam mana nak cari T7? Kita tak tahu A, kita tak tahu D. Tapi back to basic ya. Kalau S7 bermaksud kita cari T1 tambah T2 tambah sampai T7. Jadi saya tambah semua. Manakala S6 pula adalah T1 tambah T2 tambah sampai T6. Bermaksud kalau kita buat S7 tolak S6 akan dapat T7. Sebab dalam S6 hanya hasil tambah 1 sampai 6, tak ada tambah 7. Tapi S7 ada 7. Dia ada 1 sampai 6 juga. Tapi ada term ke-7. So bila kita buat 7 tolak 6, kita dapatlah T7. Macam tu. Alright okay. So kita jangan guna formula, guna apa yang diberi. Tapi S7 kita dah tahu 133 tolak dengan S6. So S6 kita guna formula dia 6/2 5 darab 6 tambah 3. Kemudian kamu kira lah kan T7 tu dapat berapa pakai kalkulator. So kamu tekan dapatlah 34. So inilah jawapan akhir untuk cari term 7. Okay, selesai soalan 2. Kita go to next question. Question 3. It is given that the sum of the first P term of an arithmetic progression is SP equal Q minus 3 over 2 in the bracket A plus 13. Okay, so A is the first term and 13 is the last term. Okay, soalan pertama. Express Q in term of P. Apa maksud dia? Maksud dia adalah kita nak cari jawapan akhir Q
sama dengan ada dalam term P. Maksudnya Q tu sebagai subjek, dia duduk sorang-sorang kat belah kiri. In term of P, P bolehlah gabung dengan number atau expression ataupun term sahaja pun boleh. Okay, so kita nak tengok macam mana. Okay, back to basic formula SN. Formula SN, ingat tadi ada formula yang A plus L sebenarnya. So dekat sini sebenarnya kita akan guna formula tu. Kita ada formula SN is equal N over 2 A plus L. So basically dia hampir sama. Kat mana je sama? Kat mana je sama kan? Ni hampir sama sebenarnya. Kenapa sama? Sebab ini first term, ini last term. Ni first term, ni last term. Ni first term, ni last term. So ni N, ni N. So kalau ni P, sepatutnya kat sini P. Dia macam tu. So maksud dia P, warna biru pula. Warna P is equal Q minus 3. So soalan nak Q. So Q is equal P plus 3. Inilah dia. Q in term of P. Selesai soalan 3A. Kita nak cek 3B pula. State the range of value of Q. Kita nak cari value of Q pula, dia punya range. Macam mana pula ni? Okay. So back to basic lah. Sekarang kita kata back to basic Back to basic kepada ni, formula ni. Okay. Kalau kita nak guna formula ni, sebenarnya ada syarat. Sebab kita ada first term dengan last term. Maksudnya sekurang-kurangnya dalam kita punya progression tu ada 2 term. Tak boleh 1 term. Kita tak boleh guna formula ni untuk 1. Kalau kita nak guna formula ni, nak cari S1 tak boleh. So dia akan jadi 1 over 2 A plus L. Bukanlah tak boleh, boleh juga. So actually benda ni dapat T1 jugalah sebenarnya kan. T1 is equal S1. Bukanlah tak boleh, boleh lah sebenarnya. Okay, so bila macam tu, maksudnya kan value N kita ni, dia boleh paling kecil 1. Maksudnya value dekat sini ni, Q minus 3 ni, dia paling kecil boleh 1 je. So Q minus 3 must at least more than 1. Sebab dia paling kecil 1. So kita akan dapat Q is more than equal 4. Q sekurang-kurangnya 4 lah. Sebab 4 tolak 3, 1. Tadi ikut formula pun kita boleh cari sekurang-kurangnya 1 lah. Sebab S1 tu actually T1. So sekurang-kurangnya kita kena ada 1 lah tadi. Okay. So selesai kat sini. Alright, question 4. Tak banyak pun, kita akan bincang 7 soalan je. Question 4 pula. Okay, the fourth term of an arithmetic progression. Okay, fourth term adalah T4 equal 14. And then the fifth term, T5 is equal 20. Okay, find the common difference. Ni senang sangat. Kita nak cari D. D is equal T5 tolak T4 lah, boleh. Dia mesti consecutive term. Term yang lebih besar lah tolak term yang kecil. So 20 tolak 14 akan dapat 6. Senangnya soalan ni kan. Okay, tengok B pula. The sum of the first 35 term. Kita nak cari S35. Okay, tapi dalam soalan ni kita tak ada A. So kita kena cari A dulu. So untuk cari A, let's say lah kita guna T5. T5 ni kalau kita tukar jadi formula dia adalah A plus 4D equal 20. Kita tahu value T5 adalah 20. Tapi dalam bentuk formula dia ada A plus N minus 1D kan. N tu 5 tolak 1 dapat 4. That's why dapat 4D. So kat sini kita boleh selesaikan D. Kita boleh selesaikan A. So A tambah 4D kita 6. 20. So A kita akan dapat negative 4. Okay, so dapat A negative 4. Bolehlah cari S35.
So 35 per 2 kurungan 2A. A negatif 4 plus N minus 1. 35 tolak 1, 34. D adalah 6. Tekanlah kalkulator kamu kan. Benda ni kalau bertekan kalkulator, tekan. Jangan fikir lama-lama. Okay, so kamu tekan kalkulator dapat 3430. So ni adalah S35. Alright. Ini yang tadi 6 jawapan dia. Okay. Next, kita akan masuk geometric progression pula. Geometric progression tak banyak. 5, 6, 7. 3 soalan je. Kita akan tengok. Okay, soalan yang pertama. Given the third term of geometric progression. So, third term is T3 lah. T3 is 32. And then, the sum of the first... bukan. Dia kata the sum of the third term T3 plus T4 is 16. Okay, so soalan dia. Find the first term and ratio, the common ratio. Okay, dalam kes ni, paling mudah kita cari T4 dulu. Kita boleh cari T4. T4 adalah 16 tolak T3. So, 16 tolak 32. So, T4 kamu dapat negatif 16. So, itu adalah T4. Okay, untuk cari R, kita dah boleh cari R lah kat sini. R ni adalah, okay, lupa formula-formula dalam geometric progression. Kita ingat balik. So, kita ada formula Tn, which is A Rn minus 1. Ini untuk Tn. Kemudian untuk Sn ada 2 tau. Untuk Sn, kita ada A 1 minus R power N over 1 minus R. Ataupun kamu terbalikkan je. R power N minus 1 over R minus 1. Macam mana nak guna kan? Okay, kalau nak guna yang atas ni, apabila R tu lebih kecil dari 1. Kalau R tu lebih besar dari 1, guna yang bawah. Sebab kita tak nak value kat bawah ni negatif. 1 tolak R, R kena kecil. R tolak 1, R kena besar. Macam tu. Okay. Okay, so kita dah cari R lah kat sini. Untuk cari R macam mana? R adalah contohnya T2 bagi T1. Itu paling basic lah. Dia mesti term lebih besar bagi term kecil. So dalam kes ni kita ada negatif 16. Term 4. Term 4. Negatif 16 bagi term 3. 32. So kamu dapat R kamu adalah negatif 1/2. Ataupun cikgu buat dalam ni 0.5 lah. Dia dapat R. So, lepas dapat R, kita cari A pula. Nak cari A, kita guna je mana-mana term. Contohnya T4. T4 tukar jadi formula adalah A R power 3. A tak tahu lagi. R N minus 1. That's why jadi 3. 4 tolak 1, 3. Sama dengan apa? Sama dengan negatif 16 kan? T4. So, A kita nak cari, R kita dah ada negatif 0.5. Kuasa 3 sama dengan 16. Negatif 16. So, boleh cari A. Tekanlah kalkulator kan. Pindah-pindah lah. Pindah-pindah lah dulu kan. So, A adalah negatif 16 bahagi negatif 0.5 kuasa 3. So, kamu akan dapat nilai A lah nanti Kita buat kotak dulu lah. Nanti bercampur pula. So, yang ni semua soalan pertama So, A kamu akan dapat 128. So, dah selesai lah. Dapat A dengan R. So, this one is R. This one is A. Okay, soalan B. Soalan B pula Soalan B adalah the sum to infinity. Sum to infinity. Cikgu lupa formula sum to infinity. Kita tulislah kat sini pakai pen biru. S infinity is equal A over 1 minus R. Tu je formula je. Simple. So, kita apply je lah kat sini. Nak cari S infinity. First term adalah 128. 1 minus R. R berapa?
R tadi negatif 0.5. Kamu tekanlah kalkulator kamu. Dapat 85 1/3. This one is as infinity. Okay ya. So formula-formula ni kamu kena hafal ya. Tak ada dalam list of formula lah, tak silap cikgu. Okay, yang ni kena hafal. Okay, next. Question 6. Question 6 dia melibatkan geometrik juga. Tapi term kita ni dalam bentuk expression. Tak ada masalah pun. Okay, so given the first 3 term of geometric progression are 3w plus 1 for the first term, and the second term is 5w minus 1, and 7w plus 1 is the third term. So kita tahu ni T1, ni T2, ni T3. Okay, soalan dia nak cari determine the positive value of W. Okay, so dalam kes ni kan, macam mana kita nak cari ya? So kalau kita ada 3 term yang betul-betul, kita boleh cari R sebenarnya. So common ratio kamu kena ingat, dia mungkin T2 bahagi T1, iaitu 5W tolak 1 bahagi dengan 3W tambah 1. Ataupun dia mungkin T3 bahagi T2, iaitu 7W tambah 1 bahagi dengan 5W tolak 1. So dekat sini kita boleh solve value W. Kita buat apa? Kita buat darab silang kan. Kita nak cari value W. So kita akan dapat 5W minus 1 darab 5W minus 1. Ni pindah kan. Kita pindahkan ni ke sana. Cikgu ni colour biru. Ni pindah sini. Ni pindah sini. Okay, so actually ni kuasa 2 lah. So 7W kenapa ni? 7W tambah 1 okay, darab dengan 3W tambah 1. Kamu expand lah dulu kan. Akan dapat 25W square minus 10W plus 1 is equal 21W square plus 10W plus tu lah, plus 10W plus 1. Okay, so kamu pindahkan, pastikan equal 0. Bila ada quadratic equation, jadikan je equal 0. Kamu akan dapat 4W square minus 20W equal 0. So buat apa? Kita bahagi dulu dengan 4. Bahagi dengan 4, kita dapat W square minus 5W equal 0. Okay, lepas tu buat apa? Factorize W. W minus 5 equal 0. So kita ada W equal 0 dengan W equal 5. So jawapan dia yang ni lah, equal 5. Sebab dia nak cari the positive value of W. So jawapan ni kita ambil yang ni je lah. W kosong tu kamu ignore sahaja. So kalau ada quadratic equation ni biasa factorization. Kalau tak pasti kamu boleh guna calculator tu kan, EQN. Tapi kena tunjuk dia punya factorization tu. Okay, soalan B. 3 consecutive term of a geometric progression are 36, H and K. It is given that the sum of the term is 28. So dia nak kata hasil tambah 36 tambah H tambah K ni adalah 28. So kita boleh kata H plus K ni adalah negatif 8. Kita pindahkan dapat ni. Okay, so dia kata find the possible value of K. So masih tak boleh menjawab. Tak apa, kita gunakan R pula. Kita tahu R adalah sama ada second term H bahagi first term 36 ataupun K over H. Ini adalah common ratio lah. So kita boleh dapat makna kata lain K adalah dia jadi pelik ni pen cikgu ni. Sekejap sampai lagi aku padam je. Alright, so K is equal H square over 36. Kamu pindahkan H tu lah. So K dapat H square over 36. So apa nak buat? Substitutekan equation yang ni masuk dalam ni, equation yang kat sini. Okay, so kamu akan dapat H plus
H square over 36 equal negative 8. Okay, kemudian kejap ya, nanti kamu keliru pula. Yang ni belah atas, yang ni bawah. Okay, so kita jadikan je linear sebab ada pecahan. Okay, so dapat 36H plus H square is equal negative 288. Okay, then kita jadikan je dalam bentuk kuadratik yang cantik. H square plus 36H plus 288 equal 0. Dan kamu guna calculator lah kan, tapi kena buat factorization sebenarnya. So H plus 24 dan juga H plus 12. So kamu akan dapat H adalah negatif 24 ataupun H equal negatif 12. So lepas cari H, carilah K. K nak cari macam mana? Substitute value ni kat sini. So nanti kamu akan dapat value K lah. So K kamu akan dapat, kalau 24 dapat 16, kalau negatif 12 dapat 4. So inilah jawapan kamu. Possible value of H and K. Alright, now kita tengok yang part last, question 7. Maybe dia boleh jadi arithmetic, boleh jadi geometric. Tapi soalan first ni dia dah bagi tahu dia adalah arithmetic progression. Okay, show that the volume of the cone are arranged according to arithmetic progression. Okay, so dia kata volume cone. Kita tengok basic dululah. Volume cone formula dia adalah 1/3 pi r square h. Okay, so macam tu kita tentukan volume ni, V1. V1 adalah 1/3 pi. Dalam kes ni R kamu adalah J, H kamu 5. So jadilah 5 pi J square. So yang ni V2 1/3 8 pi J square. Okay, yang ni V3 adalah 1/3 11 pi J square. Okay, so kalau ikutkan apabila kita nak show sesuatu benda tu adalah arithmetic progression, adalah dengan kita proof dia punya common difference. Kita proof perbezaan ni dengan ni adalah sama perbezaan ni dengan ni. Itu yang kita kena tunjuk. So kita nak proof V3 tolak V2 adalah sama dengan V2 tolak V1. Ini yang kita nak kena proof. So V3 adalah 1/3 11 tu sebenarnya 11/3 lah. 11/3. Tak nak lah, cikgu nak buat ikut yang tu balik. 1/3 11 pi J square tolak dengan 1/3 8 pi J square. Adakah sama dengan 1/3 8 pi J square tolak 1/3 5 pi J square. Okay, so bila kamu dapat macam ni, actually ada term yang sama. Term yang sama dia adalah 1/3 pi J square. Dalam kurungan ada 11 tolak 8. Sama je dengan sebelah sana. Yang benda yang sama adalah 1/3 pi J square 8 tolak 5. So kamu akan dapat 1/3 pi J square darab dengan 3 sama dengan 1/3 pi J square darab dengan 3 juga. So actually ni adalah pi J square equal pi J square. So kita dah proof yang mana kat sini common difference dia adalah sama. Ni common difference lah. Okay, so dah selesai soalan pertama. Okay, soalan kedua. Given the volume of the first n cone is 1/4/3 pi J square, find the value of n. So kat sini sebenarnya ni Sn.
This one is, alamak. Okay ni, this one is Sn. Kita nak tahu n ke berapa hasil dia akan dapat nilai ni sebenarnya. Itu yang kita nak cari. So actually kita buat 124 per 3 pi j square equal, kita guna formula Sn lah, n over 2. Okey, kemudian 2 darab A. A kita dah tahulah, A kita 5 per 3 pi j square. Ni first term ni. Okey, tolak dengan, tambah dengan n minus 1 darab dengan D. D adalah pi j square. Ni, so kita boleh cari n. Okey, macam mana kita nak cari? Okey, untuk cari benda ni, cikgu factorize dulu pi j square. Kat sini ada pi j square. Cikgu bawa keluar. So ada kurungan besar, tinggal n over 2. Dalam ni 2 ni cikgu darab dengan 5 terus, 10 per 3. Tambah dengan n tolak 1. Pi j square dah factorize. Sama dengan 124 per 3 pi j square. Kenapa cikgu factorize ni? Sebab cikgu nak cancel out benda ni. Kiri kanan ada pi j square, so boleh cancel. So bila boleh cancel, kita akan dapat, cikgu sambung kat atas ni ya. 124 per 3 is equal n over 2 n over 2 ni ada kurungan lagi ni dalam kurungan besar lagi macam ni. Okay, n over 2 10 per 3 tolak 1 tu boleh kira terus. Kamu dapat 7 per 3 tambah dengan n. Okay, kemudian cikgu pindahkan 2. Cikgu akan dapat 248 per 3. 3 tu cikgu pindah belah sana pula. So, cikgu akan dapat 248 sebab darab 2. 248 sama dengan 3 pindah sana pula. So 3 n darab 7 per 3, kamu akan dapat 7n lah. Tambah dengan 3n square. So benda ni akan jadi satu kuadratik pula. 3n square plus 7n minus 248 equal 0. Kamu dapat macam ni. Okay, lepas tu kamu gunalah kalkulator kan. Sebenarnya kamu factorize lah kan. Factorize, kamu akan dapat 3n tambah 31 dengan n tolak 8 sama dengan 0. So kamu akan dapat n is equal negative 31 over 3 dengan n equal 8. So jawapan dia yang n equal 8 je lah. Kenapa? Sebab n mestilah positif kan. Takkanlah n negatif, number of term. So dapatlah n equal 8. Okay, so selesailah kita punya discussion hari ni. 7 soalan. Okay, kalau kamu ada soalan boleh tanya cikgu. Okay, sekian kelas hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.